الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-109 dan juga ayat yang ke-110, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata wadda kasirun, kebanyakan ahlul kitab memang menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat hasad dengki yang tercetus dan juga terbibit dalam hati mereka dan juga dalam diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada terhadap mereka sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentuannya. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa untuk berbuat apa sahaja. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah ibadah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa jua kebaikan yang kamu dahulukan untuk diri kamu, kata Allah, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima ta'maluna basir, dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu lakukan, Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya basir, yakni sentiasa melihat apa sahaja yang kamu lakukan dan apa sahaja yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surah Al-Khairiyah, pengerusi, saudara Abang Amir kita, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus menghidupkan dan juga mengimarahkan program-program surau, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa membantu, menyokong segala program yang ada, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan dan juga perbicaraan kita dalam surah Al-Baqarah, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang ayat yang ke-109 dan juga ayat yang ke-110, iaitu tentang sikap ahlul kitab, yakni golongan Yahudi dan juga Nasrani terhadap orang-orang yang beriman, dan cara bagaimana untuk menghadapi mereka berdasarkan kepada panduan daripada ilahi, yakni panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah melihat tentang bagaimana golongan Yahudi, golongan Nasrani ini, ataupun disebut mereka itu sebagai golongan ahlul kitab, merupakan golongan yang sentiasa berniat tidak baik terhadap umat Islam, disebabkan oleh hasad dengki yang terlalu tebal dan juga hasad dengki yang terlalu mendalam dalam jiwa mereka terhadap penentuan Nabi akhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan bangsa Arab, bukan daripada kalangan bangsa mereka. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Yahudi dan juga Nasrani ini dia datang daripada satu rumpun. Mereka datang daripada keturunan Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam merupakan Nabi penutup kepada golongan Bani Israel.
merupakan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalangan Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam datang untuk membawa satu risalah, untuk memperbaiki ataupun untuk menambah baik risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apabila Nabi yang terakhir yang mereka harapkan, yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam, akan muncul Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, seperti mana yang disebut dalam surah As-Saff yang selalu kita bacakan, maka mereka sentiasa mengharapkan bahawasanya Nabi akhir zaman itu daripada kalangan mereka, supaya mereka dapat mengekalkan status quo mereka, supaya mereka dapat mengekalkan penguasaan mereka terhadap orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang lelaki dalam kalangan bangsa Arab untuk diangkat dan juga dilantik menjadi Nabi yang terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hasad dengki itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia mencetuskan berbagai-bagai perkara, mencetuskan berbagai-bagai bentuk propaganda, mencetuskan berbagai-bagai keburukan, sehingga akhirnya menyebabkan mereka langsung tidak memandang nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hakikatnya mereka mengetahui kebenaran tersebut dan mereka mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam juzuk yang kedua nanti kita akan baca satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, mereka itu kenal kamu wahai Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Dengan maksud mereka kenal Nabi ini, kenal sungguh-sungguh bahawasanya Nabi ini merupakan Nabi yang terakhir, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebabkan oleh hasad dengki, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, segala kebaikan terpadam, dan disebabkan oleh hasad dengki jugalah segala nilai-nilai yang baik tidak diindahkan semata-mata untuk memenuhi kehendak dan juga keinginan hawa nafsu. Dan daripada hasad dengki itulah bertitik tolaknya perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, sehingga akhirnya membawa kekufuran, sehingga akhirnya membawa kehancuran kepada pegangan agama mereka dan juga kehancuran kepada akidah yang mereka miliki. Jadi terdapat ramai orang Yahudi dan juga Nasrani, yakni golongan Kristian pada hari ini, yang bercita-cita hendak memesongkan orang-orang Islam daripada agama Islam dan mengembalikan mereka kepada kekufuran setelah mereka beriman. Antara contoh yang telah kita kemukakan pada pertemuan yang terdahulu ialah tentang bagaimana peperangan salib telah menjadi contoh, dan peperangan salib itu telah menjadi satu bentuk igauan ngeri bagi umat Islam yang hidup di bumi Spanyol pada ketika itu. Sebaik sahaja umat Islam dikalahkan, ramai dalam kalangan tentera-tentera Islam yang dibunuh, mereka diusir daripada kampung, perkampungan mereka dibakar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana peperangan itu bukan dibina atas dasar untuk menegakkan keadilan, tetapi peperangan itu dibina atas dasar dendam dan juga hasad dengki. Dan kalau kita perhatikan dalam peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan demi peperangan yang dimulakan oleh umat Islam, kita tak akan dengar tentang kisah membakar kampung orang, tentang kisah membunuh anak-anak, tentang kisah membunuh orang-orang tua. Kerana apa? Kerana peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, peperangan mereka bukan untuk kepentingan mereka, peperangan mereka bukan berasal daripada kehendak mereka, tetapi peperangan mereka adalah untuk mempertahankan nilai kesucian agama. Dan peperangan yang dilakukan oleh mereka itu adalah peperangan yang tidak disertai dengan emosi. Bahkan peperangan yang dihadapi oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW adalah peperangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Dan sebab itu Nabi SAW setiap kali nak pergi berperang, Nabi akan berpesan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jangan kamu tutup sumber air, jangan kamu bunuh kanak-kanak, jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh orang-orang tua. Kerana apa Nabi SAW pesan demikian? Kerana ini menunjukkan kerahmatan Islam. Walaupun ketika peperangan sekalipun, ketika peperangan sedang meledak sekalipun, umat Islam sama sekali tidak dibenarkan untuk bertindak berdasarkan kepada rasa amarah mereka, tidak dibenarkan bertindak berdasarkan kepada emosi mereka. Dan kita akan lihat tentang perkara itu pada ayat yang seterusnya setelah kita selesai membicarakan tentang bab yang pertama ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kenyataan sejarah menunjukkan
Kristian Barat yang terdiri daripada bangsa-bangsa Perancis, Inggeris, Spanyol, Itali dan Jerman pada akhir abad yang ke-11 Masihi pernah mengatur serangan ke negara Timur Islam yang terdiri daripada bangsa dan keturunan Armenia, Arab, Parsi, Barbar, Darkas, Seljuk dan sebagainya atas nama salib. Kerana tentera-tentera mereka memakai bendera dan senjata berlambang silang ataupun berpalang salib. Dan motif agama itu jauh lebih jelas apabila pemimpin-pemimpin gereja Kristian di Eropah juga merangsang raja-raja dan seluruh pemimpin dan juga seluruh rakyatnya supaya mengambil bahagian dalam peperangan yang berlangsung selama 200 tahun ini, yakni dalam peperangan salib. Kekejaman demi kekejaman berlaku, pembunuhan demi pembunuhan berlaku. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam terusir daripada bumi Spanyol yang mereka bangunkan dengan sinar hidayah, yang mereka bangunkan dengan sinar ilmu, sehingga akhirnya hilanglah legasi dan juga kegemilangan umat Islam di Eropah pada ketika itu disebabkan oleh kedengkian mereka terhadap umat Islam yang wujud. Biarpun sesiapa yang mempunyai kepentingan di sebalik peperangan ini, dia kata, andainya pemimpin-pemimpin Kristian Barat yang terdiri daripada Perancis dan sebagainya tadi tidak digerakkan oleh Yahudi, maknanya yang menggerakkan supaya peperangan itu berlaku tak lain dan tak bukan adalah golongan Yahudi. Okey, andainya pemimpin Kristian Barat tidak digerakkan oleh Yahudi bagi meneruskan cita-cita menghapuskan Islam, pasti mereka juga akan bergerak sendiri menentang Islam, kerana peperangan itu berlaku disebabkan dendam terhadap Islam yang tersembunyi pada hati pemimpin-pemimpin ahli kitab pada ketika itu. Dan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kata orang Yahudi dan juga Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju kepadamu, tidak sekali-kali akan reda kepada kamu sehingga engkau menurut agama mereka yang terpesong itu. Dan perkara ini kita boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila ada pihak yang tidak ingin mengikut telunjuk dan juga jalan mereka, maka mereka akan labelkan dan gelarkan kelompok-kelompok itu dengan berbagai-bagai gelaran seperti ekstremis dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tidak ada kerebaan pada hati mereka terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Dan di sinilah perlunya kebijaksanaan umat Islam dalam menghadapi perkara-perkara yang sebegini. Semangat mak kilau itu bukan hanya pada bersilat, tetapi semangat mak kilau itu adalah pada kepintaran dan bagaimana untuk kita menghadapi musuh yang berada di hadapan kita. Begitu. Orang kita tengok mak kilau semangat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua nak masuk silat dan sebagainya. Sampai tak guru silat sekarang tak menang tangan. Mak kilau punya penangan. Tetapi yang menjadi masalah hanya semangat mak kilau sahaja yang diambil, tetapi kepintaran dan juga kebijaksanaan itu tidak diambil, sehingga mengakibatkan kita melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak dapat manfaat di atas semangat yang kita miliki. Okey. Jadi motifnya ialah kerana apa mereka melakukan perkara yang sedemikian? Motifnya ialah kerana hasad yang terpendam dan juga kekotoran batin yang tersembunyi dalam jiwa mereka, bukan kerana kecenderungan dan keinginan untuk mencari kebenaran. Punca mereka bercita-cita demikian ialah kerana mereka sedar daripada dalil yang jelas bahawa Islam adalah agama yang betul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar. Mereka dah sedar tentang perkara tersebut. Mereka dah sedar tentang kebenaran yang terbentang di hadapan mata mereka. Tapi mereka menutup mata daripada melihat kebenaran. Sebab apa ni? Sebab hati ni tak bersih, sebab hati ni kotor, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dan hati yang dimiliki oleh mereka hanya dipenuhi dengan kepentingan semata-mata, bukan untuk melihat agama dan juga akidah itu ditegakkan. Jadi punca mereka bercita-cita demikian kerana mereka tahu bahawa Islam adalah agama yang betul dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata, oleh itu wahai orang Islam, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah kata, berilah kemaafan kepada mereka, sesungguhnya mereka itu jahil.
Berikanlah kemaafan kepada mereka dan biarkanlah mereka dengan sikap mereka. Sehingga bila? Sehingga tiba masa saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentuannya. Bersabarlah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kamu, dan bersabarlah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kamu untuk memerangi mereka. Dan kalau kita tengok setelah Allah Subhanahu wa taala sebut fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka sehingga Allah mendatangkan ketentuannya. Allah kata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ke atas segala sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Perkataan qadir ini merujuk kepada kekuasaan yang tetap, yang tidak ada sebarang bentuk perubahan kepada kekuasaannya daripada awal sehingga sampai bila-bila sekalipun. Kerana Allah itu adalah yang terawal. Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, dialah yang terawal yang tiada permulaan, wal akhir, dan dialah yang terakhir yang tiada perakhiran. Dan ini dikaitkan dengan sifat qidam dan juga baqa bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian sifat 20. Allah itu bersifat sedia ada dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kekal. Bila disebut innallaha ala kulli syai'in qadir, kekuasaan Allah itu merupakan kekuasaan yang tidak pernah berubah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekuasaan yang bersifat sebegitu, sehingga bila-bila sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang Islam perkataan ini memberitahu bahawa dia itu maha berkuasa, dengan maksud Allah Subhanahu wa taala ingin memberi semangat, wahai orang Islam, jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita, jangan kamu takut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu untuk kamu lakukan itu, just follow the flow, ikut sahaja aturannya, kerana Allah itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Kemudian setelah Allah sebut demikian, Allah kata apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bukan Allah suruh pergi berlatihlah kamu silat, berlatihlah kamu tentang bagaimana nak gunakan senjata, belajarlah memanah dan sebagainya. Allah tak suruh. Allah kata wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa jua kebaikan yang kamu dahulukan untuk diri kamu, nescaya kamu akan melihat pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan itu, Allah maha melihat. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala suruh salat, Allah Subhanahu wa taala suruh tunaikan zakat? Setelah mendapat penghinaan, setelah mendapat benda-benda yang buruk daripada golongan Yahudi, kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh buat demikian terlebih dahulu? Allah suruh tunggu, dan dalam tempoh penantian itu Allah Subhanahu wa taala kata dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kerana pada salat itu ada sesuatu yang kita panggil sebagai pembina jati diri dan juga pengukuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membina hubungan dekat dengan Allah, untuk mengelakkan kita daripada bertindak dengan membelakangkan kalimat lillahi ta'ala, untuk mengelakkan kita daripada bertindak sewenang-wenangnya tanpa kita kata mengikut panduan daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita dalam nak buat sesuatu ni, dirikanlah solat terlebih dahulu. Kerana solat itu adalah salah satu bentuk pembinaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kenapa Allah suruh solat dan Allah suruh zakat? Solat itu membina hubungan kita dengan Allah, manakala zakat itu membina hubungan kita dengan sesama anggota masyarakat. Apabila jati diri manusia itu kuat, apabila jati diri orang-orang yang beriman itu kuat, dan juga masyarakat orang-orang yang beriman itu kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala sampaikan perintahnya. Allah suruh pergi halau Yahudi yang telah melakukan kejahatan dan juga kekotoran. Dan apabila mereka pergi, ketika mereka menghalau Yahudi, mereka pergi bukan dalam keadaan emosi, tapi mereka pergi kerana lillahi ta'ala. Dan bila mereka pergi kerana lillahi ta'ala, apa jua arahan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ikut, mereka akan patuhi, dan mereka tidak akan melakukannya semata-mata untuk kepentingan diri mereka. Seandainya ketika mereka tengah-tengah malam, tiba-tiba Allah kata pergi perang mereka, kemungkinan besar peperangan itu akan terjadi atas dasar emosi. Dia akan jadi atas dasar sentimen pribadi, mungkin boleh jadi atas dasar sentimen kemarahan.
lalu akan berlakulah tindakan yang bukan-bukan yang mungkin boleh mencacatkan pandangan orang terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hebat dia tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan Islam itu dilihat sempurna. Sempurna melalui pembawaan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesempurnaan itu diterjemahkan oleh masyarakat Islam yang hidup bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan kepada ayat ini, tahulah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengajar kita dalam nak buat apa-apa benda, jangan ikut kepala sendiri, jangan buat dengan tindakan sendiri, bahkan tunggulah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana arahan daripada Allah itu pasti akan sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kita pada hari ini. Seandainya kita menghadapi isu-isu yang sedemikian, isu orang hina agama dan sebagainya, perkara yang perlu kita buat pada peringkat awal, kita kena laporkan kepada pihak yang lebih berautoriti. Kemudian kita kena pasti orang yang bercakap tu siuman ke jenis tak siuman, jadi orang betul kan, jadi tak betul. Lepas tu kena tengok pula aliran pemikirannya. Mungkin golongannya merupakan golongan liberal yang anti-Islam. Maka pada ketika itu barulah kita akan pergi bagi tahu kepada pihak berkuasa, pastikan tindakan itu diambil berdasarkan kepada landasan undang-undang. Boleh tak kalau kita nak pergi, nak tumbuk dan sebagainya, tetapi dia akan memberi kesan kepada imej masyarakat Islam. Dia akan memberi kesan kepada imej masyarakat Islam, kerana seolah-olah masyarakat Islam ini boleh bertindak sesuka hati mereka. Dan sebab itulah para ulama membincangkan, apabila ada tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh orang bukan Islam terhadap umat Islam, maka apa yang perlu buat? Yang perlu dibuat ialah mesti melalui satu proses yang panjang terlebih dahulu, yakni kita panggil proses dari segi perundangan dan sebagainya. Seandainya tidak dapat diselesaikan melalui proses yang sedemikian, maka jalan yang terakhir ialah apa? Setelah Islam diinjak, dihina dan sebagainya, maka barulah terjadi peperangan yang dipanggil sebagai jihad fi sabilillah. Setelah tidak ada jalan lain melainkan jalan tersebut. Seandainya ada jalan yang boleh membawa kepada perdamaian, yang boleh membawa kepada kebaikan, kita cari dulu jalan tersebut. Tapi bila dah tak ada jalan, barulah kita pergi kepada jalan yang terakhir, yakni jihad fi sabilillah. Tetapi yang menjadi masalah baru-baru ni, yang doi Islam tu geng-geng Melayu Islam juga. Tu yang jadi masalah. Jadi oleh sebab itu kita berharap akan ada satu akta ataupun undang-undang yang lebih berat menanti golongan-golongan yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian, tak kiralah daripada golongan Muslim ataupun dalam kalangan bukan Islam. Dan kalau tuan-tuan perasan, dalam kes menghina Islam yang dilakukan oleh perempuan Melayu itu di Crack House di TTDI itu baru-baru ni, dia didakwa di satu mahkamah, di mahkamah sivil. Dan apabila dia nak dibawa untuk didakwa ke mahkamah syariah tidak meneruskan pendakwaan di situ. Kerana apa? Kerana ada pertindakan bidang kuasa di situ. Kalau anda kata didakwa juga di mahkamah syariah, dia akan mencetuskan beberapa konflik yang berkait dengan bidang kuasa mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Bermakna ada beberapa perkara lagi dalam sistem undang-undang Islam yang ada di negara kita ini masih tidak mencapai keselarasan yang sepatutnya. Dan itu juga merupakan antara perkara yang perlu diperbaiki, terutamanya apabila kita berbicara tentang bagaimana nak menegakkan undang-undang, terutamanya undang-undang yang berkait dengan hak-hak Islam dan juga hak-hak orang yang berada di bawah daerah dan juga kekuasaan undang-undang Islam. Cukup di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, biarkanlah mereka, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sabar, Allah kata. Sabar. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat itu untuk bina jati diri, manakala tunaikanlah zakat itu adalah untuk bina masyarakat. Bila ada jati diri yang kukuh, bila ada masyarakat yang kukuh, maka inilah yang disebut oleh orang Kelantan sebagai tak gorget. Tak gorget ni maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, tak goyang. Orang datang
10 orang pun depan mata kita, kita tidak akan sesekali berunding. Disebabkan apa? Kerana kita ada jati diri dan juga sokongan dan juga dokongan yang kuat. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita bahawa umat Islam ni kalau nak kuat, kalau nak jadi umat yang hebat, kalau nak jadi umat yang tak goyah, kalau nak jadi umat yang benar-benar berani untuk menghadapi musuh, umat ini ada satu jalan je. Tiada jalan lain melainkan jalan ini, ialah bersatu sesama, bersatu dan juga berpadu sesama mereka dengan jati diri dan juga nilai keislaman yang kuat. Dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum muslimin telah terlaksana. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka untuk berperang. Yahudi Bani Quraizah pada ketika itu telah dimusnahkan. Berlaku pengusiran dan penghinaan untuk kaum Yahudi Bani Nadir. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk memberikan kemenangan, seperti mana firman Allah, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah kata wala yansurannallahu man yansuruhu, sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang pemangkin bagi mencapai kemenangan yang dijanjikan itu, tidak lain dan juga tidak bukan, berdasarkan kepada ayat ini ialah salat dan juga zakat. Untuk itu mereka wajib menunaikan salat yang lengkap dengan rukunnya, yakni sempurnakan kesemua rukun-rukun salat, sempurna sifat-sifat salat itu, termasuklah rukun yang berbentuk qauli dan juga rukun yang berbentuk fi'li. Ketahui perkara-perkara yang membatalkan salat, mengetahui perkara yang disebut sebagai sunat abad dan juga sunat hay'ah. Sunat abad, untuk kita ada beberapa bentuk sunat abad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Antaranya tasyahud awal, antaranya lah doa kunut, antaranya berselawat ke atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Yang mana kalau kita tertinggal perkara-perkara yang sedemikian, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Seperti contoh kita tertukar rukun qauli. Di tahiyat awal kita selawat ke atas keluarga Nabi, sedangkan ianya merupakan sunat abad di tahiyat akhir kan. Maka kita pun sujud sahwi setelah kita selesai mengerjakan solat tersebut. Kerana apa? Kerana meletakkan rukun qauli yang berbentuk sunat abad itu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Maka kita kata dia kena sujud sahwi, disunatkan. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Jangan anggap kalau tak buat jadi batal salat. Tak buat pun tak jadi masalah. Tapi sunat untuk sujud sahwi sebagai menampung kekurangan yang berlaku ketika mana salat dikerjakan. Sempurna sifat-sifatnya, yakni sempurna sifat salat tersebut dari segi rukuk yang sempurna, dari segi sujud yang sempurna. Ketujuh anggota sujud itu diletakkan dengan sebaik-baiknya. Dahi kita, dua tapak tangan kita, dua lutut kita dan juga dua kaki kita. Sebahagian para ulama kata kaki ni kalau sekurang-kurang letak tu dah sah dah salat. Sekurang-kurang letak tu sah. Tapi untuk mendapat kesempurnaan dan juga untuk mendapat dia dalam mazhab Syafi'i, dia kena letak dan juga lipat sehingga kita kata bahagian dalam ni berada di atas kapet. Itu dalam mazhab kita. Sebahagian ulama kata letak itu pun ada kira sebagai sah dah. Cuma untuk mendapat kesempurnaan kita letak dan kita tegangkan supaya dia terlipat dan bahagian dalam itu menepati tempat sujud. Maknanya sempurna sifat-sifat rukun-rukun yang kita kerjakan itu dengan baik. Maka itu yang dinamakan sebagai salat. Orang-orang yang salat yang benar-benar boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menunaikan zakat kepada golongan fakir miskin. Menunaikan zakat kepada golongan fakir miskin. Kata Dr. Wahbah Az-Zahiri, dia kata apa? Dengan menunaikan salat, mereka dapat meneguhkan keimanan dan mengukuhkan hubungan dan kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan salat ni seperti yang kita sebutkan tadi, dia bina jati diri, dia bina keunggulan pada peribadi kita. Dan kalau kita salat, kita tak berasa hubungan kita dekat dengan Allah,
Dia sebenarnya dia asam tirau lah. Ada sampirau lah dalam solat yang kita kerjakan itu. Adakah sempurna dari segi niatnya? Adakah sempurna dari segi perbuatannya? Adakah kita memahami falsafah-falsafah di sebalik setiap perbuatan yang kita lakukan itu? Ketika kita sujud tu, kita sujud semata-mata sujud ke, atau kita faham maksud di sebalik sujud yang kita lakukan? Ketika mana kita berada mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang mengharamkan kita daripada segala perkara lain yang bersangkutan dengan dunia. Bila kita angkat tu, kita dah tak buat dah benda lain, melainkan kita mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dalam salat. Kita tak bercakap, kita tak minum, kita tak makan dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, bermakna kita masuk kepada satu dimensi lain, dimensi yang disebut sebagai dimensi untuk memastikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segenap perasaan kita. Pada saat kita bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita benar-benar dapat merasa setiap kali kita salat, kita rasa ada perubahan terhadap sikap kita, maka insya-Allah itu adalah solat yang membantu kita menuju ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita solat kita tak rasa apa-apa, dan kita menganggap solat itu hanyalah sebagai sebuah kewajipan tanpa merasai cinta terhadap perbuatan tersebut. Ada orang dia hanya sekadar melaksanakan solat kerana nak melepaskan apa yang dinamakan sebagai kewajipan tadi. Dia benda wajib nak kena buat. Dia seolah-olah macam tu, kalau tak buat kan berdosa. Dia seolah-olah macam tu, dia tak rasa kehadiran perasaan pada saat dia menunaikan solat. Maka itulah solat yang kita anggap sebagai solat yang tidak membentuk dan juga membina jati diri. Adapun solat yang benar-benar difahami dengan sempurna, dapat meneguhkan keimanan, mengukuhkan hubungan dan kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, mengeratkan ikatan persaudaraan dengan masyarakat di dalam masjid dan juga surau-surau yang ada. Kewajiban zakat pula dapat mewujudkan keharmonian, kebahagiaan dan kesatuan di dalam masyarakat apabila golongan fakir mendapat keperluan secukupnya dan terjalin kerjasama di antara semua pihak. Orang yang kaya tidak merasa harta itu milik dia semata-mata. Orang yang miskin tidak merasa segan silu untuk duduk bersama-sama dengan orang yang berada. Dan orang yang berada pula tidak merasa terhina duduk di sisi orang yang tak berada. Maka pada ketika itu keharmonian dan juga hubungan sesama manusia itu dapat dirasai dan juga dapat dicapai. Dan semua amalan tersebut dihitung dan diberikan ganjarannya untuk kita semua di hari akhirat kelak. Kita akan mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala bagi segala kebaikan yang kita kerjakan, seperti mana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah kata, sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, walaupun sekecil mana pun kebaikan yang kita kerjakan, maka ia akan melihat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Zalzalah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua amalan kamu, sama ada amalan tersebut sedikit ataupun banyak. Sebab itu Allah kata, innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu kerjakan, Allah itu basir. Allah itu maha melihat. Sama ada sedikit ataupun banyak, sama ada kecil ataupun besar. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi daripada dia, sama ada baik ataupun jahat. Maka salat dan zakat adalah salah satu daripada sebab-sebab kemenangan di dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan setelah Allah membicarakan tentang salat dan juga zakat. Kerana di sebalik salat dan juga zakat itu tersembunyi 1001 hikmah bagi orang-orang yang ingin memahami hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat-ayat ini hamba-Nya yang beriman supaya tidak menurut telatah ingkar golongan ahli kitab yang kafir. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa mereka itu memusuhi orang-orang yang beriman secara tersembunyi dan juga secara nyata.
mereka sentiasa memendam perasaan hasad dan dengki terhadap orang-orang yang beriman, walaupun mereka mengetahui kelebihan orang-orang mukmin dan juga kelebihan nabi-nabi mereka. Mereka tahu, bukan mereka tak tahu, tapi sebab kebenaran itu telah ditutup oleh hati yang kotor, maka akhirnya mereka menganggap kebenaran bukan sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya mereka menganggap kebenaran itu perlu mereka perangi, selagi mana kebenaran itu tidak selaras dengan hati nurani mereka yang telah dikotorkan tadi. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya yang beriman supaya membiarkan mereka, seperti mana yang kita sebutkan tadi, dan bersabar dengan rendah hati sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan kemenangan dan kekuasaan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Di samping itu menggalakkan dan memberikan rangsangan kepada mereka untuk menunaikannya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana dia kata, Huyai bin Akhtab, ni pembesar-pembesar Yahudi, dan Abu Yasir bin Akhtab adalah di antara orang-orang Yahudi yang paling dahsyat melakukan hasad dengki terhadap orang-orang Arab. Huyai bin Akhtab ni, kalau ikut ya, tradisi dia bapa mentua Nabi ya. Kerana anak kepada Huyai bin Akhtab, yakni Sofiyah. Sofiyah itu merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sofiyah ni dikatakan antara isteri Nabi yang cantik juga lah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, sebab dia berdarah Yahudi kan. Dia isteri-isteri yang Nabi yang cantik ni, dia ada beberapa orang yang disebut. Antaranya ialah Sofiyah, dan antaranya lagi ialah Zainab, bekas isteri kepada Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang-orang yang cantik pada ketika itu, termasuklah Aisyah yang merupakan orang yang masih muda lagi pada ketika itu. Okey. Jadi Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab adalah di antara orang-orang Yahudi yang paling dahsyat melakukan hasad dengki terhadap orang-orang Arab. Ini kerana apa? Kerana Allah telah mengutamakan bangsa Arab untuk mengutuskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Mereka berdua berusaha sedaya upaya untuk menghalang orang lain daripada menganut Islam. Dan oleh itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sebab itulah Allah turunkan ayat, kebanyakan ahli kitab memang menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah mereka beriman. Jadi hasad ataupun perasaan iri hati ini dia terbahagi kepada dua jenis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Iaitu yang pertama, hasad yang tercela dan juga hasad yang terpuji. Hasad pada dua jenis, yang tercela dan juga yang terpuji. Hasad yang tercela ialah umpamanya kita bercita-cita agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sesuatu nikmat daripada saudara muslim kita yang lain, sama ada mengharap diri kita mendapat nikmat tersebut ataupun tidak. Maka itu sesuatu yang tercela. Maknanya kita tengok kawan kita beli kereta baru, kita berfikir moga-moga dia aksiden. Sebab kita dengki, sebab dia ada kereta baru. Ataupun kita tengok kawan kita ada apa lagi lah, kelebihan-kelebihan yang lain, faham sendirilah kan. Ada kelebihan, maka bila kita tengok kelebihan dia tu, sama ada kita nak ataupun tidak nak, selagi mana hati kita nak benda tu hilang daripada orang tersebut, maka itu termasuklah kategori hasad yang tercela ataupun dengki yang tercela. Dan perkara seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya. Allah kata, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah patut mereka berhasad dengki terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kurniaan? Allah kata, adakah patut kita ni nak berhasad dengki kepada orang yang mendapat kelebihan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikap sedemikian amat buruk dan tercela kerana ia seolah-olah mempersendakan hak Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah menuduh Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada orang yang tidak layak. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala soal dengan soalan yang demikian. Adakah patut kita berhasad dengki terhadap orang yang Allah beri kepada mereka kelebihan, sedangkan kelebihan itu daripada Allah? Kenapa kita nak hasad dengki? Adapun rasa iri hati yang terpuji, dia sebenarnya
Kalau kita nak sebut iri hati tu macam tak kena. Tapi kita nak bagi tahu satu bentuk perkataan yang orang Melayu selalu guna lah. Dengki yang terpuji, ataupun iri hati yang terpuji, ataupun hasad yang terpuji. Dalam bahasa Arab dia disebut sebagai al-ghibtah ataupun al-munafasah, iaitu sikap suka berdaya saing. Kita tengok orang sembahyang kuat, kita pun nak sembahyang kuat seperti dia. Kita tengok ada kawan kita, dia berniaga betul-betul berjaya, dia mencuba berbagai-bagai cara untuk memastikan perniagaan dia itu dapat berjalan. Maka pun kita nak tiru seperti dia dan kita melakukan perkara yang sama, mengambil semangat daripada apa yang dia lakukan. Kita tengok ada dalam kalangan kawan kita ni memang diberi kurniaan oleh Allah, sejak daripada kecil lagi pandai berpantun. Pandai berpantun. Kemudian kita pun nak jadi seperti dia, kita pun berlatih. Berlatih bagaimana untuk berpantun dengan baik. Maknanya kita buat tu atas dasar bukan sebab dengki, tapi kita buat sebab kita nak jadi seperti dia, nak berdaya saing, nak hidup dengan persaingan yang sihat. Maka jenis-jenis yang sebegini tak termasuk dalam kategori iri hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnain. Tiada hasad ataupun iri hati, tidak dibenarkan untuk iri hati ataupun hasad, melainkan pada dua perkara. Yang pertama, terhadap orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, lalu dia mengamalkannya pada malam hari dan juga pada siang hari, dan kita rasa kita nak buat seperti mana dia buat. Dan yang kedua, terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, lalu dia membelanjakannya pada jalan Allah pada malam hari dan juga pada siang hari, dan kita bercita-cita untuk jadi seperti itu juga. Maka itu tak dinamakan sebagai hasad, itu dinamakan sebagai persaingan yang sihat. Jadi hakikat iri hati yang dibenarkan ini ialah kita bercita-cita agar kita memperolehi sesuatu kebaikan dan nikmat seperti yang diperolehi oleh saudara ataupun sahabat kita yang lain. Dalam masa yang sama, kita pula tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Maknanya kita nak seperti dia. Kita tengok dia ada keluarga yang bahagia, kita nak dapat keluarga yang bahagia. Kita doa semoga kita jadi seperti dia, dan kita doa semoga Allah kekalkan kebahagiaan untuk dia. Maka itu merupakan sesuatu yang tak dinamakan sebagai iri hati yang tercela. Di dalam perintah Allah kepada orang Islam supaya memberi kemaafan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ataupun berlapang dada, wasfahu, mengisyaratkan bahawa orang-orang mukmin itu mempunyai kekuatan untuk berperang dengan senjata yang cukup sebenarnya pada waktu itu. Bila Allah kata maafkanlah mereka dan berlapang dadalah dengan mereka, bila disebut maaf dan juga berlapang dada itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi tu bahawasanya orang-orang yang beriman ini dah sempurna dah dari segi kelengkapan untuk berperang. Dan seandainya kalau mereka berperang dengan Yahudi pada waktu Yahudi dah buat jahat kepada mereka pun, mereka akan beroleh kemenangan sekalipun mereka termasuk dalam kelompok minoriti. Tetapi Allah tetap suruh maafkan, suruh berlapang dada. Ini kerana sikap pemaaf dan berlapang dada itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang ada kuasa dan juga daya untuk bertindak. Itu sebenarnya. Bagi orang yang mempunyai kuasa, tak apalah, maafkanlah dia. Kita yang akan kata maafkanlah dia. Tapi kalau kita ni orang yang tak ada kuasa yang ditindas, kita akan rasa tak puas hati. Kita akan sentiasa rasa tak puas hati, dan kita akan sentiasa rasa sempit. Sedangkan bila kita sebut orang yang boleh lapang dada dan juga memberi kemaafan ni, biasanya merujuk kepada orang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuatan. Ibnu Hatim meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda berlapang dada dan bersabar bila berhadapan dengan karenah orang-orang musyrik dan juga ahlul kitab. Okey, seperti mana firman Allah, maka hendaklah kamu maafkan dan berlapang dada terhadap mereka sehingga Allah menurunkan ketentuannya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa berbuat apa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi kemaafan seperti yang diperintahkan, sehinggalah Allah mengizinkan baginda untuk berperang. Dan setelah itu barulah puak-puak Quraisy tersebut ada yang terbunuh di tangan Rasulullah dan terbunuh di tangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita tentang
kekuatan sikap pemaaf itu dan juga kekuatan sikap bersabar itu, dia mampu untuk membina kekuatan dalaman dan seterusnya mengukir kemenangan pada masa-masa yang akan datang. Selain daripada itu, sudah menjadi resam ilahi dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat mengaitkan zakat dengan salat. Termasuklah ayat ini. Sebab apa? Sebab ibadah salat memulihkan jati diri seseorang, manakala zakat pula membela nasib individu dan jemaah dalam masyarakat. Kedua-duanya adalah untuk menjaga kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan ukhrawi. Untuk menjaga kebahagiaan dunia dan juga untuk menjaga kebahagiaan akhirat. Seperti mana firman Allah, dan apa jua kebaikan yang kamu sumbangkan untuk diri kamu, nescaya kamu akan menerima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Kebaikan itu datang dalam bentuk salat, kebaikan itu juga datang dalam bentuk zakat, dan kebaikan itu juga datang dalam bentuk-bentuk yang lain. Disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innal abda idza mata qala an-nasu ma khalaf wa qala al-malaikatu ma qaddam. Apabila seseorang itu mati, maka orang ramai akan berkata, apakah harta yang ia tinggalkan? Manakala malaikat pula berkata, apakah kebajikan yang telah dilakukannya. Okey, dan ini menunjukkan kepada kita setiap perbuatan kita, kecil ataupun besar, ada dalam pengetahuan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memerintahkan malaikatnya, untuk menulis catatan amalan tersebut untuk kita, supaya akhirnya bila dibentangkan nanti, kita akan dibentangkan dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang selamat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberi kebaikan di dunia, dan kita akan sentiasa diberi kebaikan di hari akhirat dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, seperti mana sabda Rasulullah, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila seseorang itu mati, maka terputuslah amalan dia, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, yakni termasuklah zakat dan sebagainya. Ilmu yang dimanfaatkan, yakni ilmu yang kita belajar, kemudian kita ajar orang itu meneruskan ilmu itu sehingga ke akhirnya kita akan dapat manfaat. Dan juga yang paling pasti, anak soleh yang kita didik, yang sentiasa berdoa untuk kita. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia melintasi kawasan Baqi' Al-Gharqad, yakni tanah perkuburan di Madinah, dia berkata, assalamualaikum wahai ahli kubur, berita kami yang boleh disampaikan kepada kamu ialah isteri-isteri kamu sudah berkahwin, rumah-rumah kamu pun sudah didiami, dan harta-harta kamu pun sudah dibahagi-bahagikan. Lalu satu suara ghaib menjawab, wahai Ibnu Khattab, kabar kami pula ialah apa yang kami persembahkan pada waktu dulu, kami peralihinya pada ketika ini, yakni dari amalan soleh yang mereka kerjakan. Dan apa yang telah kami belanjakan, kami mendapat keuntungannya, dan kami mendapat kerugian daripada apa yang kami tinggalkan. Seolah-olah bila Umar sebut assalamualaikum wahai ahli kubur tu, ada satu suara yang memberitahu Umar tentang perkara tersebut. Begitu juga diriwayatkan sebahagian nasihat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apabila melawat tanah perkuburan, beliau berkata, assalamualaikum wahai para penghuni kediaman yang sunyi di perkuburan yang sepi, dalam kalangan mukminin dan juga mukminat, dalam kalangan orang beriman, lelaki dan juga perempuan. Kemudian beliau berkata, rumah-rumah yang kamu tinggalkan sudah pun didiami, harta-harta pun telah dibahagi-bahagikan, dan isteri-isteri telah pun dinikahi. Inilah berita daripada kami. Wahai alangkah baiknya kalau aku tahu pula apa berita daripada kalian. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, aku percaya kalaulah mereka boleh bercakap, nescaya mereka akan berkata, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Tu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kalau boleh nak dengar, dia kata kalau ada kata mereka boleh bercakap dan bagi tahu kepada kita yang ada di atas dunia ini tentang suasana yang mereka hadapi di bawah sana, sudah pasti mereka akan menyebut inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan, tak ada bekalan lain melainkan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semoga kita bertemu lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dunia dan juga hari akhirat kita, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah?
Adakah lebih baik kita bagikan pada yang otoriti, yang berautoriti, ataupun pada saudara mara kita yang kehidupan dia sangat baik? Macam kita sebutkan sebelum ni, kalau ikut kepada ulul amri, kaedah ulul amri yang terbaik adalah bagi kepada ulul amri lah, yakni pemerintah semasa yang memerintah pada ketika ini. Itu kaedah yang terbaik. Ataupun kita boleh buat satu kaedah lagi yang dinamakan sebagai apa, yakni kita bagi zakat, kemudian dia akan bagi kepada kita balik untuk kita agihkan kepada orang-orang yang tertentu yang kita rasakan sesuai dan juga layak dalam kalangan kita. Dia ada satu, Allah apa dia panggil, saya lupa dah istilah dia. Kita bayar, tapi dia akan bagi kepada kita balik beberapa bahagian untuk kita agihkan secara sendiri. Maka itu juga lebih baik. Kerana apa? Kerana takut bila kita bagi secara direct ni, takut berlaku ketidakadilan dalam maklumat yang kita dapat, itu satu, dan takut berlaku penyembunyian maklumat yang sebenar daripada pihak yang menerima. Sedangkan hakikatnya dia pun orang yang ada, tiba-tiba kita tersalah bagi, takut zakat kita tu tak. Dalam hal ini kita sendiri melihat keadaan dia, rumah dia macam dan roboh, kemudian makan harian dia pun bergantung pada orang, dia tak suami, yang tu boleh. Yang tu boleh bagi. Kita boleh bagi ke dia atas nama zakat. Dalam masa yang sama, yang terbaiknya kita maklumkan kepada pihak yang lebih berautoriti tentang perkara tersebut. Dia macam apa, untuk dapatkan surat seolah-olah surat pelepasan lah, bahawasanya kita telah menunaikan zakat. Orang tu dia pun dapat terima zakat daripada pihak yang berautoriti. Dia dapat, tapi still tak cukup lagi. Boleh dah. Maknanya, tapi seandainya kita bekerjasama dengan pihak yang berautoriti untuk memastikan keselarasan dari segi maklumat dan sebagainya, sebab dia masih tertakluk di bawah perintah ulul amri ataupun pihak yang berkuasa, yang berautoriti terhadap sistem yang wujud dalam sesebuah wilayah umat Islam. Sebab sebahagian ulama kata kita ni tak boleh nanggap autoriti, terutamanya dalam bab yang berkait dengan zakat dan sebagainya, sebab dia melibatkan sistem dan juga pentadbiran. Maka kalau boleh kita bekerjasama, berbincang elok-elok, dan kita buat seperti mana yang kita rasa nak buat, bagi kepada orang yang kita rasa betul-betul memerlukan pada ketika itu. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan lagi, insya-Allah satu lagi. Sebelum orang pun tinggal pun dulu. Okey. Jadi saya nak tahu, adakah Islam, bila Islam dibenarkan, adakah tali Quran itu dibenarkan ataupun masa Nabi Muhammad terima wahyu? Okey, Islam ni diperkenalkan pada saat dia daripada awal lagi. Daripada awal penurunan Nabi Adam AS tu, agama yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki itu memang agama Islam lah. Cumanya bila tiba zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim yang mengisytiharkan bahawa ini adalah agama penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aslamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menyerahkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah berlakunya declaration bahawa agama yang disebut sebagai agama di sisi Allah ni adalah agama Islam, bila mana kita melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS, digelar sebagai Islam. Kemudian pada zaman Nabi Musa AS, ketika penurunan Taurat pun digelar sebagai Islam juga. Cuma yang menamakan sebagai Yahudi itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang menamakannya sebagai Yahudi. Dan Yahudi ni dia satu kelompok daripada kalangan Bani Israel yang diketuai oleh Yahuda, anak yang kedua daripada Nabi Yaqub AS. Manakala agama Nabi Isa pun juga digelar sebagai agama Islam, cuma dipanggil agama Nasrani sebab dia diambil bersempena dengan golongan yang menjadi pembantu kepada Nabi Isa AS tu. Dalam surah As-Saff tu disebut Nasraniyan. Apa nama dia panggil, tak ingat dah. Sahabat-sahabat Nabi Isa AS tu.
Tapi dia tetap digelar sebagai agama. Dia tetap agama yang berdinamakan sebagai agama yang menyerah diri kepada Allah, yakni agama Islam. Cuma penyelamaan itu berlaku disebabkan oleh faktor sejarah. Dan bila agama terakhir turun, Allah declare dengan sejelas-jelasnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Wallahu a'lam. Macam dengan solat tu, bacaan solat tu bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Fatihah, Qul-Huwa tu daripada mana tu? Yang itu daripada Quran lah. Yang itu daripada Quran. Dia bila Islam. Macam mana dia orang wujudkan solat tu? Nabi Ibrahim. Solat dia tak macam solat kita. Solat dia lain. Solat orang Yahudi dia ada satu bentuk solat, dia macam menghadap ke dinding tahu. Tapi dia tak ada rukuk dan sujud seperti mana yang kita ada pada hari ini. Bila tiba syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat itu datang dalam bentuk yang rukuk dan juga sujud yang sempurna pada hari ini. Dulu dia tak macam kita. Tak faham ya? Dulu dia tak macam kita. Okey, dia ada solat, tapi solat dia tak macam solat kita. Nabi Isa pun dia ada solat, tapi solat dia tak macam solat kita. Tapi bila masa tiba saat solat kita tu, solat inilah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Yahudi dia ada cara solat dia tau. Dia macam mana lah, duduk lah tu macam menghadap dinding, kemudian dia ada cara bacaan-bacaan dia tertentu, tak macam seperti mana yang kita lakukan. Mereka ada konsep sujud, tapi sujud dia tak sama seperti mana sujud kita. Sujud dia ada setakat tunduk pada keadaan-keadaan yang tertentu saja. Tapi sujud kita adalah sujud yang berada di atas lantai. Itu antara contoh perbezaan antara kita dengan dia. Apa? Ya, memanglah dia memang ada jalur. Tak ada, sampai ke Nabi Muhammad tidak ada jalur. Dia ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbezaan. Bila Nabi terakhir datang ni, dia menyempurnakan apa yang berbeza itu dan dia dihimpunkan dalam satu risalah dalam Al-Quran tu. Gitu. Boleh? Dia dah sempurnakan apa yang dibuat oleh nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya dia macam ada sambungan. Ginilah macam kita nak buat rumah. Okey, mula-mula haji buat rumah. Kemudian haji tak siap, anak pun sambung. Kemudian lepas anak sambung, cucu pula sambung. Kemudian bila cicit sambung, cicit sempurnakan rumah tu. Ada kesinambungan, tapi daripada tak sempurna kepada lebih sempurna. Kemudian lebih sempurna dan akhirnya jadi paling sempurna. Macam itulah perumpamaan yang kita boleh bagi contoh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita bertemu lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.